Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nolana Batrisha dari kelas Muslim dan Ilhami binti Jamil dari kelas 5 Bukhari. Pada hari ini kami akan membentangkan projek video bab elektromagnet, tutorial 3 soalan nombor 39. Okay, so kat soalan tu dicakap Raja 39 menunjukkan sebuah pengecas bateri komputer yang disambungkan kepada bekalan kuasa 240 volt AU. Pengecas bateri itu mengandungi kotak X dan kotak Y. Okey, soalan A. Fungsi komponen di dalam kotak X adalah untuk menurunkan voltage daripada 240 volt AU kepada 20 volt AU. Soalan dia, namakan komponen di dalam kotak X. So, komponen dalam kotak X tu ialah transformer injak turun. Sebab apa? Kalau tengok dekat gambar rajah kat situ, bilangan gegelung dekat primer lagi banyak daripada bilangan gegelung dekat sekunder. Okay, so automatic dia transformer injak turun. Yang seterusnya, terangkan mengapa AU dan bukan AT yang dibekalkan dalam rajah 39. Okay, jawapan dia ialah transformer ni dia akan berfungsi untuk arus ulang alik sahaja. So kalau kita guna arus terus, transformer ni tak akan berfungsi. Okay, yang ketiga, nyatakan konsep fizik yang menerangkan bagaimana komponen di dalam kotak X berfungsi. So konsep yang ada dekat dalam kotak X tu ialah konsep yang berfungsi dekat kotak X tu ialah konsep aruhan elektromagnet. Okey, soalan seterusnya iaitu soalan B. Kecakapan komponen di dalam kotak X ialah 80%. Hitung arus input apabila kuasa output ialah 65 watt. Okey, formula kecakapan ialah formula kecakapan yang digunakan dalam soalan ni ialah kecakapan sama dengan kuasa output per kuasa input darab dengan 100%. Jadi kita dah ada kecakapan iaitu 80%. Lepas tu kita nak cari kuasa input dia. Jadi kita ubah-ubah dia jadi dapatlah dia punya kuasa input iaitu 81.25 watt. Tapi jawapan dia tak habis kat sini sebab dia suruh cari arus input. Jadi formula yang kedua yang kita guna ialah sebab kita nak cari arus input, jadi kita gunakan formula P sama dengan IV ataupun P sama dengan VI, sama je. Okay. Jadi kita ubah-ubah dia dan kita masukkan nilai yang kita dah ada, P iaitu kuasa input tadi dengan voltage. Voltage kan tadi dia dah kasih tahu dekat soalan, iaitu dia gunakan voltage 240 voltage. Jadi kita kira dan kita dapatlah nilai dia. Nilai arus dia ialah 0.34 ampere. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan kami hari ini ditugaskan untuk menerangkan soalan 40. Jadi saya akan mulakan penerangan saya tentang soalan 40 ni. Okay, untuk soalan yang pertamanya adalah apakah jenis arus yang digunakan dalam transformer? Seperti yang kita tahu, transformer hanya boleh menggunakan arus ulang-alik kerana arus ulang-alik nilai voltan dia berubah-ubah berbanding dengan arus terus, nilai voltan dia tetap. Okay, untuk soalan kedua, berapakah voltan output transformer? Okay, kita boleh tengok sebenarnya soalan ni adalah sangat straightforward sebab dia dah bagi tahu dekat sini 18 volt disambung kepada terminal output. So, itulah jawapan dia. Jawapan dia untuk soalan yang kedua adalah 18 volt. Okay, untuk soalan yang ketiga,
C yang pertama adalah untuk hitung arus mengalir pada gelung sekunder. Okey, untuk mencari arus kita akan pakai formula P sama dengan IV. Jadi kita pakai formula P sama dengan IV dan kita akan masukkan semua maklumat yang ada. Jadi kita dah tengok kat sini 36 ni adalah dia punya power dan 18 ni adalah dia punya voltan. Dan dia nak cari arus. So sekarang ni kita akan masukkan je maklumat-maklumat itu. Power dia 36 dan volt dia adalah 18. So nak cari I, kita akan pindahkan 18 ni ke sebelah sana dan dia akan jadi I sama dengan 36 per 18 dan kita akan mendapat jawapan dia 2. Okay. Untuk soalan yang kedua, hitung rintangan filament mentol. Jadi untuk soalan ni kita akan menggunakan dua formula. Formula pertama adalah P sama dengan IV dan soalan yang kedua, formula yang kedua adalah I sama dengan V per R. I sama dengan V per R ni asalnya adalah daripada V sama dengan IR. So, caranya yang pertama, langkah yang pertama ialah kita masukkan I sama dengan V per R ni ke dalam formula P sama dengan IV. So, dia akan jadi P sama dengan V per R darab V. Dia akan jadi macam tu. So, kita gantikan I dalam formula P sama dengan IV ni dengan I sama dengan V per R. So, dia akan jadi macam tu. So, V per R akan darab dengan V dan dia akan jadi V kuasa 2 per R. Dan sekarang ni dia nak cari rintangan. So, kita akan pindahkan rintangan ni ke sebelah sini dan P ni ke sebelah sini. So, dia akan jadi R sama dengan V kuasa 2 per P. Lepas dah sampai sini, kita hanya akan masukkan maklumat-maklumat yang kita ada, iaitu voltan dia. Kita tahu yang voltan dia adalah 18 dan power dia adalah 36. So 18 kuasa 2 per 36 dan jawapan dia kita akan dapat 9. So untuk soalan C3 pula, hitung kecekapan transformer itu apabila arus melalui gelung prima adalah 0.2. So formula untuk cari kecekapan transformer ni adalah P. P tu maksud dia kuasa output per dengan kuasa input darab dengan 100. So kat sini kita dah tahu apa itu kuasa output dia. Kuasa output dia seperti dekat soalan tadi, iaitu 36. So kuasa output dia dekat sini 36, tapi kita tak tahu apa itu kuasa input. So cara untuk cari kuasa input tu, kita kena pakai formula P sama dengan IV. So P sama dengan IV, I tu kita akan dapat daripada soalan, iaitu arus mengalir melalui gelung prima adalah 0.2. So I dia adalah 0.2 dan V dia pula kita boleh tengok daripada gambar rajah tadi, iaitu 240 volt ni V lah. So jadi dia akan jadi P power input sama dengan 0.2 darab dengan 240. So jawapan dia akan jadi 48. Jadi apabila kita dah dapat power input dia 48, kita akan masukkan kepada formula yang awal-awal tadi, iaitu power output per power input darab 100. Kita akan masukkan dalam formula tu. Jadi akan jadi 36 per 48 darab 100. So kecekapan dia kita akan mendapat 75%. Itu untuk soalan ketiga. Untuk soalan yang terakhir adalah nyatakan satu punca yang menyebabkan berlakunya kehilangan kuasa melalui transformer dan cara mengatasinya. Dia nak satu je, tapi saya akan terangkan semuanya sekali. So yang pertama adalah kuasa hilang melalui rintangan gegelung. So bila kuasa hilang melalui rintangan gegelung ni, kita akan mengatasinya dengan menggunakan dawai kopra yang lebih tebal. Supaya kalau pakai dawai kopra yang lebih tebal ni, dia akan menyebabkan rintangan gegelung akan menjadi lebih kecil. Untuk punca yang kedua adalah kuasa hilang melalui arus pusat dalam teras. So cara untuk mengatasi arus pusat dalam teras ni adalah dengan menggunakan teras besi belamina yang terdiri daripada kepingan-kepingan besi nipis yang dilekatkan dengan gam penebat. Kalau kita jawab menggunakan teras besi belamina pun dah betul dah. Okay, untuk punca yang ketiga adalah kuasa hilang disebabkan histeresis. So cara untuk mengatasi histeresis ni adalah dengan menggunakan teras besi lembut. Sebab teras besi lembut ni dia memerlukan tenaga yang lebih kecil untuk dimagnetkan. Untuk yang punca yang terakhirnya adalah
akibat kebocoran flux. Dan cara untuk mengatasi kebocoran flux ni adalah dengan merapatkan jarak antara dua gegelung primer dan gegelung sekunder. Jadi sampai sini je saja penerangan saya untuk soalan 40. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Iman akan membentangkan cara untuk menjawab tutorial bagi soalan 41. Okay, soalan dia. Rajah 41 menunjukkan model kabel penghantaran tenaga elektrik. Kuasa dihantar ialah 24 watt pada voltan 12 volt. Voltan yang sampai ke pengguna ialah 9 volt. Okay. Soalan pertama. Mengapakah terdapat perbezaan voltan di stesen kuasa dan pengguna? Okey, jadi ni jawapan dia kenapa terdapat perbezaan voltan. Kerana terdapat kehilangan kuasa dalam kabel penghantaran. Okey, soalan seterusnya. Okey, dua buah emitter A1 dan A2 yang serupa disambungkan seperti rajah 41. Tentukan bacaan emitter A1. So kita tengok balik tadi maklumat apa yang kita ada. Kita ada kat emitter 1 tu kita ada 24 watt dengan 12 voltan. So kita keluarkan. So kita keluarkan W sama dengan 24. Voltan kita ada 12 voltan. So kita nak cari I. So kita guna formula P sama dengan VI. So tinggalkan I tu seorang-seorang, V bawa pergi sana. So masukkan maklumat 24 bahagi dengan 12. So dapatlah 2 ampere. Okey. So seterusnya disuruh bandingkan bacaan A2 dan A1. So jawapan dia adalah sama. Harus sama. Okey, untuk soalan C. Hitungkan kuasa yang hilang dalam kabel. Jadi, untuk formula kuasa hilang ni, formula dia ialah P untuk input tolak P output. Okey. Jadi sekarang ni kita dah tahu P input dia tadi ialah 24. So tulis balik P sama dengan 24 watt. Jadi kita tak tahu kita punya P output ni berapa. Tapi formula yang kita boleh gunakan ialah P sama dengan IV. So kita dah ada V tapi kita tak tahu I ni kan. Okay. So I tadi apa ni? Sekejap Okay. So I dia tadi kita dah dapat kat soalan ni 2. So voltan dia tadi ialah 9. So tulis. So jawapan dia 18 watt. So kuasa hilang dia PI tolak PO 24 tolak 18 sama dengan 6 watt. Okey. Lepas tu soalan last, disuruh cari jumlah rintangan kabel. So berdasarkan maklumat yang kita ada, kita boleh guna P sama dengan I kuasa 2 R. P tadi kita dah cari dekat soalan tadi. So kita masukkan je. 6 sama dengan ampere tadi. 2 kuasa 2. Bawa 2 kuasa 2 tu pindah ke 6 tu. Jadi 6 bahagi 4. Dapatlah 2. 1.2. Oh, sorry. Okay. Jadi kita dah dapat lah kan jawapan dia. So semuanya betul. Ya, betul. Okay. Sekian daripada daripada kami. Sarah.
Kaisalah dan Iman. Okey, jumpa lagi. Bye. Bye. Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 17 akan menjawab soalan tutorial 3, soalan 42. Jadi inilah soalan dia. Rajah 42 menunjukkan sebahagian daripada sistem grid kebangsaan untuk menghantar kuasa elektrik. Rajah 42 terdapat stesen kuasa, transformers X, transformers Y, industri berat dan juga rumah. Soalan A. A1. Nyatakan jenis transformer X dan transformer Y. Jadi, transformer X di sini ialah transformer injak naik. Seterusnya untuk transformer Y. Transformer Y di sini, transformer Y pula ialah transformer injak turun. Transformer injak turun. Soalan 2. Terangkan mengapa transformer X digunakan. Seperti kita tahu, transformer X adalah transformer injak naik. Transformer injak naik digunakan untuk menaikkan voltan dalam kabel kuasa. Supaya arus dalam kabel kuasa menjadi kecil. Disebabkan soalan minta 2 markah, jadi kita kena bagi 2 poin. Poin kedua ialah ia dapat mengurangkan kehilangan kuasa. Okey, soalan B. Jadual 42 menunjukkan ciri-ciri 3 kabel yang digunakan untuk menghantar kuasa elektrik dari stesen kuasa ke pengguna. Terdapat 3 kabel P, Q, R dan ciri-ciri diameter, ketepatan dan juga kadar pengembangan haba. Berdasarkan jadual 42, nyatakan kesesuaian ciri-ciri kabel untuk menghantar kuasa elektrik dari stesen kuasa ke pengguna untuk mengurangkan kehilangan kuasa melalui kabel. Beri sebab untuk setiap kesesuaian ciri. Yang pertama, diameter. Ciri-ciri yang sesuai untuk kabel untuk menghantar kuasa daripada stesen kuasa kepada pengguna ialah diameter. Ciri-ciri kabel yang berdiameter besar. Diameter besar. Sebabnya, ia dapat mengurangkan rintangan. Ciri kedua ialah ketepatan. Ketepatan yang sesuai ialah ketepatan yang rendah. Kerana apabila ketepatan rendah, maka kabel lebih ringan. Dan ciri terakhir ialah kadar pengembangan haba. Kita perlukan kadar pengembangan haba yang rendah. Sebab bila kadar pengembangan haba rendah, kabel akan jadi lebih kuat dan sukar untuk putus.
Jadi soalan terakhir, soalan C. Berdasarkan jawapan anda di B, pilih kabel yang paling sesuai. Jadi kita tengok 1, diameter besar, 2, ketepatan rendah, dan kadar pengurang haba rendah. Besar, rendah, rendah. Yang paling sesuai ialah kabel kabel Q. Jadi jawapan adalah kabel Q. Jadi itu saja pada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan menjawab soalan 43. Rajah 43.1 dan rajah 43.2 menunjukkan model penghantaran tenaga elektrik dari stesen kuasa yang sama tapi dengan menggunakan kabel penghantaran yang berbeza ketebalan. Okey, soalan pertama, namakan satu contoh bahan yang digunakan untuk membuat kabel penghantaran. Jawapan dia kuprum. Soalan yang kedua, menggunakan rajah 43.1 dan rajah 43.2. Bandingkan kecerahan mentol P, kecerahan mentol Q dan ketebalan kabel. Hubung kaitkan kecerahan mentol Q dengan kehilangan kuasa dalam kabel penghantaran untuk membuat satu redaksi mengenai hubungan antara ketebalan kabel penghantaran dan kehilangan kuasa. Poin yang pertama, kecerahan mentol P dalam rajah 43.1 dan 43.2 adalah sama. Yang kedua, kecerahan mentol Q dalam rajah 43.2 lebih tinggi berbanding kecerahan mentol Q dalam rajah 43.1. Hal ini kerana ketebalan kabel dalam rajah 43.2 lebih tebal berbanding ketebalan kabel dalam rajah 43.1. Itu salah, 43.2. Okey. Poin yang keempat, semakin bertambah kehilangan kuasa dalam kabel penghantaran, semakin berkurang kecerahan mentol. Yang kelima, kesimpulannya, semakin bertambah ketebalan kabel penghantaran, semakin berkurang kehilangan kuasa. Sebab tak ada, sebab kurang rintangan, sebab tu dia makin kurang kehilangan kuasa. Soalan B, terangkan mengapa arus ulang-alik digunakan dalam sistem penghantaran elektrik tapi tidak menggunakan arus terus. Okey, poin yang pertama, arus ulang-alik boleh diubah dengan menggunakan transformer. Arus terus dia tak boleh ubah. Yang kedua, voltan dinaikkan untuk mengurangkan arus melalui kabel penghantaran. Jadi I berkadar seongsang dengan V. So bila voltan dinaikkan, arus pun berkurang. Yang ketiga, maka kehilangan kuasa melalui kabel penghantaran berkurang. Sebab P berkadar terus dengan I. Kuasa berkadar terus dengan arus. Dia hilang kuasa ni sebab dia punya kabel kan panjang. So nanti kadang tenaga elektrik tu dia jadi tenaga haba. Lepas tu dia dibebaskan ke persekitaran. Okey. Poin yang keempat, voltan dapat diturunkan semula apabila tiba kepada pengguna. Sebab kalau arus terus dia tak boleh diturunkan. Kalau arus ulang-alik ni dia boleh diturunkan semula. Sebab voltan yang tinggi bahaya. Soalan C, rajah 43.3 menunjukkan sebuah transformer dengan kecekapan yang rendah. Anda dikehendaki untuk mengubah suai transformer dalam rajah 43.3 supaya kecekapan transformer itu meningkat. Nyata dan terangkan pengubahsuaian berdasarkan aspek-aspek berikut. Pertama, jenis bahan yang digunakan untuk dawai. Yang kedua, diameter dawai. Yang ketiga, jenis bahan yang digunakan untuk teras. Yang keempat, ciri-ciri teras. Yang kelima, jarak antara gegelung primer dan gegelung sekunder. Okey, jawapan dia, untuk yang pertama, kita gunakan kuprum kerana untuk mengurangkan rintangan dawai. Yang kedua, diameter dawai dia tebal untuk mengurangkan rintangan juga. Yang ketiga, dia punya bahan yang digunakan untuk teras dia ialah teras besi lembut supaya mudah untuk dimagnetkan dan dinyah magnetkan. Yang keempat, berlamina ataupun berlapis-lapis untuk mengurangkan kehilangan tenaga disebabkan arus pusar. Dan yang kelima, gegelung primer dan sekunder tu kena dekat atau rapat untuk mengurangkan kebocoran flux magnet. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan penyelesaian soalan nombor 44. A. Rajah 44.1 menunjukkan sebuah model transformer injak naik. Transformer bekerja berdasarkan konsep aruhan elektromagnet. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan aruhan elektromagnet? Soalan kedua, terangkan prinsip kerja transformer. Soalan pertama.
Soalan pertama, jawapan dia proses penghasilan arus arohan tanpa menggunakan bekalan kuasa. Atau jawapan lainnya, pergerakan relatif antara magnet dan konduktor. Soalan kedua, terangkan prinsip kerja transformer. Prinsip kerja transformer bagi soalan kedua ni, jawapan dia Jawapan bagi dua Roman. Yang kedua ialah transformer menaikkan atau menurunkan voltan ulang-alik berdasarkan prinsip aruhan elektromagnet. Apabila voltan AU dibekal kepada gegelung primer, arus ulang-alik mengalir melalui gelung. Maka teras besi lembut dimagnetkan medan magnet yang dihasilkan berbeza dari segi magnitude dan arah. Selepas itu, gegelung sekunder memotong flux magnet. Gegelung primer memotong flux magnet gegelung primer. Berlakunya perubahan pada flux magnet. Menyebabkan DGE
teraruh, merentasi, kegelung, sekunder, dihasilkan. Maka arus aruhan mengalir dalam kegelung sekunder. Untuk soalan seterusnya, soalan B. Rajah 44.2 menunjukkan satu sistem dapur aruhan. Berdasarkan jadual 44, jelaskan kesesuaian setiap ciri sistem dapur aruhan dan tentukan sistem dapur aruhan yang paling sesuai supaya sistem itu mempunyai kecekapan yang tinggi dan mudah diuruskan. Berikan sebab untuk pilihan anda. Jadi kat sini kita kena buat jadual tau. Kolom pertama kita kena letak ciri. Kolom kedua kita kena letak sebab. Kita kena bagi lebih kurang 4 sebab dan 4 ciri. Ciri yang pertama, bekalan AU. Sebab dia, flux magnet sentiasa berubah ataupun, jawapan lain dia, arus aruhan terhasil. Ciri yang kedua, gegelung kuprum. Sebab, rintangan yang kecil ataupun menghasilkan medan magnet yang lebih kuat. Ciri yang ketiga ialah mika. Sebabnya, mika pada bahagian atas dapur mudah dibersihkan. Dan ciri yang terakhir ialah bahan ferromagnet. Sebab dia dapat menghasilkan arus aruhan ataupun sebab terjadi aruhan elektromagnet. Jadi, tulis sikit jawapan akhir dia. Sistem Z dipilih kerana bekalan AU, gegelung kuprum, mika dan bahan ferromagnet. Jadi, selesailah soalan 44 pada hari ini daripada tutorial 3. Terima kasih.